Ini muzakarah kita mungkin terakhir dah daripada pihak laki-laki. Jadi kita bagi tumpuan yang sepenuhnya, mudah-mudahan Allah Ta'ala bagi ilham yang baik kepada orang yang nak bercakap ni. Alhamdulillah nahmaduhu wa nusalli wa nusallim ala rasulihil karim. Amma ba'du fa a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. والذين جاهدوا فينا لنهدينهم سبلنا وإن الله لمع المحسنين. صدق الله العظيم. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من يريد الله به خيرا فليفقهه في الدين أو كما قال عليه الصلاة والسلام. Alhamdulillah, ibu-ibu, bapak-bapak yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, tak lupalah kita lagi dan lagi meningkatkan kesyukuran kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Kerana sehingga sekarang kita dapat berada dalam kesibukan agama, suasana agama. Ini semata-mata kerana kerahiman Allah Subhanahu wa taala terhadap kita. Allah Ta'ala telah lapangkan masa kita, jadi kita dapat keluar dari jalan Allah Subhanahu wa taala. Hari ini merupakan hari yang terakhir kita dalam khuruj ini, dalam keluar ni. Jadi terlebih dahulu, sebelum kita nak berpisah, nak kembali ke highway ni, maka kita sama-samalah saling berkasih sayang. Sekiranya ada kesilapan, ada perkara-perkara yang menyebabkan di antara kita, sama ada laki-laki maupun wanita, yang tersinggung, maka kita lupakan, kita maafkan. Jadi ini adalah akhlak Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dan kita cubalah untuk berkasih sayang satu sama lain. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala sayangkan kita, dan Allah Subhanahu wa taala satukan kita di dunia dan juga di akhirat. Dan kita dapat bersama-sama untuk menjalankan kerja dakwah ini dengan lebih lancar lagi pada masa yang akan datang. Kita dapat pergi di seluruh dunia. Pada pagi ini kita nak bermuzakarah mengenai satu perkara yang jarang kita muzakarah. Oleh kerana banyak permintaan daripada saudara-saudara kita, daripada pihak lelaki, untuk supaya diberi penjelasan kepada ibu-ibu, kepada kaum ibu, kaum wanita, mengenai perpecahan yang berlaku dalam jemaah tabligh, dalam jemaah kita ini, yang mana
dengan perpecahan yang berlaku ini, kita telah menghadapi satu kesukaran untuk nak menjalankan kerja ini dengan mudah, dengan lebih lancar, kerana berlakunya perpecahan. Dan juga berbagai masalah yang timbul bersama dengan keluarga kita, adik-adik kita yang di pihak sana. Apabila kita tinggal di tempat kita nanti, maka manusia ni biasalah lemah. Terkadang-kadang walaupun satu benda tu dia telah yakin dengan sebulatnya, tetapi apabila diberitahu lagi dan lagi tentang perkara yang salah ini, akhirnya dia akan terkesan juga. Sebab tu kita rasa pentinglah untuk kita dengar penjelasan apakah sebab berlakunya ikhtilaf dalam jemaah kita ini. Jadi saya pun tak berapa pandai nak cakap tentang masalah ini, cuma saya akan usahalah sedaya upaya untuk nak beri penjelasan yang jelas, sejelas-jelasnya. Selebihnya nanti yang Mesak akan tambah, orang-orang yang tahu ini akan tambah. Jadi alhamdulillah, ibu-ibu dan bapa-bapa yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, kerja dakwah ni telah diasaskan oleh Maulana Ilyas rahmatullahi alaih. Jadi dengan berkat fikir beliau, risau beliau, maka usaha dakwah telah pun berkembang di seluruh dunia pada hari ini. Di mana-mana kita pergi, maka kita akan dapati usaha ni sedang berjalan. Usaha ni ada di tempat-tempat itu, di negara-negara itu. Jadi ini tanda penerimaan Allah Subhanahu wa taala terhadap kerja ini, iaitu Allah Subhanahu wa taala telah kembangkan, telah sebarkan usaha agama ni di hampir-hampir satu dunia. Ini tanda penerimaan Allah Subhanahu wa taala terhadap kerja ini. Jadi sudah hampir-hampir 100 tahun berlalu, dan kerja ini berjalan dengan begitu lancar dan begitu mesra, begitu memberi kesan, dan pengikut-pengikut kerja ini menjalankan kerja ini dengan penuh keyakinan dan sungguh-sungguh. Tetapi akhirnya apabila berlaku perpecahan dalam jemaah ini, dalam kerja ini, perpecahan ini berlaku daripada pihak atasan, maka menyebabkan kita telah kena satu tamparan yang hebat, yang mana kita tak boleh nak bergerak seperti yang dahulu. Banyak halangan-halangan yang kita hadapi, yang agak sulit, agak sukar untuk kita nak jalankan kerja ini dengan seperti biasa. Kerana yang pertamanya, orang sasaran kepada kedua-dua jemaah ini adalah orang yang sama. Jadi ke mana orang tu kita nak bawa? Orang di sebelah sana akan ajak orang ikut di sebelah sana,
Orang sebelah sini akan ajak orang tu ikut di sebelah sini. Jadi orang sasaran kita pun jadi pening. Dia nak ikut mana tak tahu. Dia nak ikut yang mana tu pun dia tak tahu. Kan? Dua-dua sama kan? Pakaian sama, kerja sama kan. Tapi dua-dua ajak kepada arah yang berlainan. Kan? Satu ajak di markah sana, satu ajak di markah sini. Jadi agak susah, agak sulit. Dan kemudian jemaah pun nak dihantar, ke masjid-masjid kadang-kadang bertembung. Kadang-kadang bertembung. Dia jemaah sebelah sana pun masuk, jemaah sebelah sini pun masuk. Ya, jadi agak sulit untuk nak menjalankan kerja selepas berlakunya ikhtilaf ini. Jadi sekarang ni persoalannya ialah apakah punca sebab berlakunya ikhtilaf. Jadi kalau nak cerita daripada awal sampai habis tu memang agak panjang. Cuma kita nak cuba bagi secara ringkasnya lah. Secara ringkasnya. Seperti mana yang telah dibagi tahu oleh masyayikh-masyayikh kita di dalam majma' orang ramai. Jadi kerja dakwah ni berjalan dengan mesyuarat. Maulana Ilyas rahmatullah alaih sangat menekankan kerja ini dengan mesyuarat. Begitu juga Maulana Yusuf rahmatullah alaih, Maulana Inamul Hasan rahmatullah alaih. Jadi mereka ni orang yang sangat jaga bermesyuarat dalam nak menjalankan kerja dakwah ini, nak menentukan usul-usul, tertib-tertib. Jadi mereka tak akan mengadakan sesuatu tertib tanpa mereka bermesyuarat dengan ahli-ahli mesyuarat. Jadi di zaman Maulana Yusuf rahmatullah alaih, kata Bayi Farouk, dia bagi laporan begitu jaganya dia dengan mesyuarat ini. Pernah satu kali apabila dia bermesyuarat, maka dalam mesyuarat tu Maulana Inamul Hasan tidak ada. Jadi dia minta supaya dipanggil Maulana Inamul Hasan untuk datang ke mesyuarat. Jadi dipanggil, belum datang lagi, maka dia masih lagi tunggu, dia panggil lagi, sehinggalah Maulana Inamul Hasan datang dalam mesyuarat, barulah mereka mulakan mesyuarat. Begitulah di zaman Maulana Inamul Hasan. Maulana Inamul Hasan hadraji kita yang ketiga, Amir Tabligh yang ketiga. Beliau juga sangat mementingkan mesyuarat, sehinggalah beliau jarang menggunakan buah fikiran beliau sendiri untuk nak menjalankan kerja dakwah ni. Bapa mertuanya Maulana Zakaria rahmatullah alaih pernah tanya kepada beliau, bagaimanakah keadaan kamu sebelum kamu jadi amir dengan selepas kamu jadi amir? Maka dia jawab, dia kata, kalau sebelum jadi amir dulu, aku masih mempunyai pandangan. Tetapi selepas aku dilantik jadi amir ni, maka aku tidak lagi mempunyai pandangan. Aku ikut apa pandangan-pandangan ahli mesyuarat aku. Jadi menunjukkan bahawasanya masyayikh-masyayikh kita ni, orang tua-tua, orang lama-lama kita, mereka sangat menekankan tentang mesyuarat. Jadi apabila Maulana Inamul Hasan rahmatullah alaih dah sampai di akhir umur beliau, dan beliau telah merasai bahawasanya kerja dakwah ni telah tersebar di serata dunia dan telah meluas di serata dunia,
Jadi tanggungannya sangat berat. Untuk nak dipikul oleh satu orang mungkin tidak mampu. Jadi dia berkeinginan supaya kerja dakwah ni dijalankan dengan bermesyuarat dengan beberapa orang syura, ahli syura. Maka dia pun ketika melaksanakan haji pada tahun 93, dia telah bentangkan masalah ini kepada Mufti Zainul Abidin. Maka Mufti Zainul Abidin telah sepakat dengan beliau, memang itu bagus. Jadi mereka pun telah buat perjumpaan di Nizamuddin dengan orang-orang yang lama selepas pulang daripada melakukan haji. Jadi apabila mereka pulang daripada haji, mereka telah berkumpul di Nizamuddin. Jadi Maulana Inamul Hasan telah membentangkan hasrat beliau kepada semua orang-orang lama di Nizamuddin. Jadi orang-orang lama semua bersetuju dengan pendapat Maulana Inamul Hasan bahwasanya dilantik beberapa orang syura. Maka beliau telah lantik 10 orang syura pada waktu itu. Di antaranya Mufti Zainul Abidin, Haji Abdul Wahab, Haji Afzal, dan Maulana Said Ahmad Khan rahimahumullah, dan Haji Abdul Muqib Bangladesh rahimahullah, dan Maulana Umar Palampuri rahimahullah, dan Maulana Zubair rahmatullah alaih, dan Maulana Izharul Haq rahmatullah alaih. Ini 8 orang pada awalnya dilantik untuk menjadi sebagai ahli syura. Kemudian mereka di antara orang lama ni minta juga supaya ditambah Maulana Sa'ad dengan Miyaji Mihrab sebagai ahli syura. Maka Maulana Inamul Hasan pun telah setuju dengan cadangan orang-orang lama ni untuk tambah lagi 2 orang, cukup 10 orang, iaitu Maulana Sa'ad dengan Miyaji Mihrab. Maka cukuplah ahli syura seramai 10 orang. Jadi dalam majlis itu Maulana Said Ahmad Khan rahmatullah alaih telah bertanya kepada Amir Sa'ad Maulana Inamul Hasan rahmatullah alaih mengenai keputusan Faislah, siapa yang akan buat keputusan dalam mesyuarat nanti. Sebab semua ada 10 orang ahli mesyuarat. Jadi kalau di zaman Maulana Inamul Hasan masih hidup ni, dialah yang akan jadi Faislah, pemutus. Tetapi nanti apabila Maulana Inamul Hasan wafat, di antara kami, kalau kami buat mesyuarat ni, siapa yang akan jadi Faislah, pemutus. Jadi Hadraji Maulana Inamul Hasan telah putus supaya dibuat Faislah tu bergilir-gilir. Jadi selepas kewafatan Maulana Inamul Hasan rahmatullahi alaih pada tahun 95, kalau tak salah. Jadi terus ahli-ahli syura ni seramai 10 orang telah berkumpul dan mereka telah berbincang tentang masalah ni. Jadi timbul satu isu bahwasanya di Nizamuddin itu siapakah yang akan menjadi sebagai Faislah, pemutus. Kerana ahli-ahli syura 10 orang ni bukan semuanya orang Nizamuddin. Mereka tidak semua yang hadir dalam mesyuarat Nizamuddin untuk hari-hari. Di antaranya ada yang duduk di Pakistan, ada yang duduk di Bangladesh, ada yang tinggal di Mekah. Jadi mereka hanya bertemu cuma di dalam Istimak Railway Tonggi dan juga waktu ketika melaksanakan haji, baru akan
berkumpul ke 10 orang ahli syura ni. Jadi untuk membuat faislah harian ni di Nizamuddin timbul satu masalah. Jadi waktu itulah semua telah sebulat suara untuk melantikkan 3 orang faislah. Termasuk Maulana Sa'ad Damat Barakatuhu Hafizahullah juga bersetuju. Dan dia juga tidak mahu dilantikkan hanya beliau satu orang saja. Dia sendiri yang bagi tahu, tak khawatir orang yang berpihak kepada Maulana Zuhair tidak akan mau ikut. Kalau lantik Maulana Zubair, khawatir orang yang berpihak kepada dia tak akan mau ikut. Maka dilantiklah 3 orang faislah pemutus dekat Nizamuddin, iaitu Maulana Zubair rahmatullah alaih, Maulana Izharul Haq rahmatullah alaih dengan Izharul Hasan rahmatullah alaih, dengan Maulana Sa'ad hafizahullah. Jadi 3 orang ni sebagai faislah di Nizamuddin. Kemudian begitulah berjalan kerja dakwah ni dengan bermesyuarat. Kata Bai Farouk, dia telah ikut dalam semua safar-safar ahli syura dunia ni ke merata istimak. Jadi dia tulis dan dia tengok bagaimanakah kerja ni berlaku. Jadi yang dia nampak, yang dia lihat sendiri, bahawasanya setiap kali mereka bermesyuarat dalam mana-mana istimak, maka kadang-kadang mereka lantik Mufti Zainul Abidin jadi faislah, kadang-kadang Haji Abdul Wahab, jadi bertukar-tukar, kadang Maulana Sa'ad. Jadi dia kata kadang-kadang pernah berlaku sehingga kami ni tak tahu faislah siapa. Jadi mesyuarat, bincang-bincang, terus apa yang dimesyuaratkan itu jadi sepakatan, maka itulah yang mereka ikuti. Jadi nak menunjukkan bahawasanya kerja dakwah ni telah berjalan dengan mesyuarah semenjak Maulana Inamul Hasan meninggal sampailah 2015. Ni ringkasnya. Cara ringkas kita nak jelaskan bahawasanya kerja ni berjalan dengan bermesyuarat ini daripada tahun 95 hingga 2015. Jadi berapa tahun? 20 tahun. Tidak ada apa-apa kritik, apa-apa kemuskilan. Kerja dakwah ni telah berjalan dengan begitu indah, begitu cantik, begitu laju. Tak ada siapa timbulkan masalah isu untuk nak lantik Amir Sab, untuk nak lantik Hadraji yang keempat. Tidak timbul. Kemudian kata Bai Farouk, selepas 2 tahun lepas kewafatan Maulana Inamul Hasan, 1 tahun atau 2 tahun, di dekat dalam perjalanan safar daripada Sri Lanka sampai ke mana, ke Fiji Islands. Jadi dalam safar tu mereka telah sepakat untuk menambah lagi faislah di Nizamuddin. Bukan hanya 3 orang, bahkan 5 orang. Ditambah lagi Maulana Umar Palampuri dengan Miyaji Mihrab. Mereka juga adalah faislah Nizamuddin. Jadi dulu 3, lepas tu tambah lagi 2 jadi 5. Kita kena faham, pelantikan 3 orang ni bukan lantik untuk jadi amir. Mereka dilantik untuk jadi pemutus di Nizamuddin. 3 orang, lepas tu 5 orang. Untuk urusan harian Nizamuddin. Di sinilah timbul kekeliruan di antara orang-orang yang belakang ni. Salah tafsir, mereka mentafsirkan bahawasanya itu adalah amir kita. Mana pernah berlaku satu masa tu amir 3 orang ke 5 orang. Tak pernah berlaku lagi. Jadi mereka mengatakan apabila mati 1 orang, mati seorang amir tinggal 2 orang. Mati 2 orang tinggal 1 orang. Jadi dah 2 orang mati dah, tinggal seorang dah amir.
Itu kebanyakan digunakan untuk sebagai dalil nak bagi tahu Maulana Sa'ad adalah amir dunia. Padahal ini itu keputusan untuk Faislah di Nizamuddin sahaja untuk urusan harian. Kemudian sehingga 20 tahun ni kerja dakwah ni berjalan dengan bermesyuarat tanpa ada apa-apa halangan, tanpa ada isu tentang nak lantik amir. Dan pelantikan Maulana Inamul Hasan 10 orang tu sebagai ahli syura bukanlah supaya untuk dilantik amir. Ada setengah orang di sebelah sana mereka mentafsirkan, mereka kata apa? 10 orang ahli syura ni dilantik untuk mereka ni putus satu orang amir. Bukan. Kalaulah betul untuk dilantik sebagai untuk mereka ni dilantik supaya memutuskan satu orang amir, kenapa di zaman Mufti Zainul Abidin masih hidup, Maulana Umar Palamburi, yang orang-orang dalam tabligh yang hebat ni, mereka sebagai tiang tabligh ni, tonggak tabligh ni, di zaman mereka tak buat mesyuarat apa-apa pun tentang masalah ni. Bahkan sehinggalah 20 tahun berjalan tanpa ada isu tentang amir jemaah ni, tanpa ada pertikaian apa-apa, berjalan begitu ya. Kalau betul nak dilantik sebagai amir, pastilah mereka yang tonggak-tonggak tabligh ni dah lama membuat satu keputusan, dah lantik dah amir. Jadi kenapa apabila mati dah tinggal 2 orang, tinggal 3 orang ahli syura, baru timbul masalah amir. Jadi yang sebenarnya pelantikan Maulana Inamul Hasan 10 orang tu bukanlah untuk mereka ni memutus satu orang amir, bahkan mereka ni memang dilantik supaya mengendalikan kerja dakwah ni dengan beramai-ramai, dengan satu jemaah. Kerana mengendali sesuatu kerja yang besar oleh satu jemaah, nak berbanding dengan dikendalikan oleh satu orang, maka yang satu jemaah ni adalah lebih ihtiyat, lebih berjaga-jaga. Jadi selepas 20 tahun barulah timbul isu tentang keputusan tentang nak lantik amir. Dan puncanya yang berlaku mesyuarat seluruh dunia daripada orang lama di seluruh dunia dekat di Rewen tu ialah sebelum 1 tahun 2 tahun sebelum itu, banyak orang-orang lama daripada satu dunia telah hantar surat kepada Haji Abdul Wahab supaya diadakan mesyuarat untuk menyempurnakan jemaah ahli syura yang telah pergi meninggalkan jemaah tabligh ni. Daripada 10 orang tinggal hanya 3 orang. Tinggal hanya 3 orang saja, Haji Abdul Wahab, Maulana Sa'ad dengan Maulana Zubair. Jadi ramai ahli-ahli syura di satu dunia telah hantar surat supaya dibuat mesyuarat untuk tambah ahli-ahli syura. Sebab perlunya tambah ahli-ahli syura ni, salah satu punca ialah tertib yang berlainan telah tersebar di satu dunia. Di Nizamuddin, Maulana Sa'ad telah wujudkan banyak tertib-tertib dalam tabligh ini tanpa bermesyuarat dengan orang-orang lama di Nizamuddin. Menyebabkan mereka telah, apabila mereka pergi di rata-rata negara, mereka telah bawa tertib-tertib baru ni, dan jemaah Pakistan pergi ke sana, mereka bawa tertib-tertib lama, maka orang jadi keliru. Yang mana satu kami nak ikut? Nak ikut Nizamuddin ke? Nak ikut Rewen ke? Jadi orang jadi pening, susah. Mai jemaah India bagi tahu tertib macam ni. Mai jemaah Pakistan bagi tahu tertib macam ni. Jadi pening kepala. Akhirnya sebab itulah elders di satu dunia telah tulis surat kepada Haji Abdul Wahab supaya adakan mesyuarat dan buat pelantikan, tambah ahli syura, cukupkan 10 orang, kemudian dibincang mengenai tertib-tertib ini,
Supaya tertib-tertib ni diwujudkan dengan sepakatan ahli syura, bukan dengan perseorangan. Maka Haji Abdul Wahab pun telah kumpulkan semua ahli syura dekat Raiwin. Waktu itu yang tinggal di antara syura ni syura dunia ni hanya 2 orang saja, Haji Abdul Wahab dengan Maulana Sa'ad hafizahullah. Jadi apabila dibuat mesyuarat pada tahun 2015, maka secara ringkasnya, walaupun panjang dia punya mesyuarat itu, kita ringkaskan. Kesimpulan dia, semua orang-orang lama di Raiwin, Nizamuddin, di Kakrin bersetuju untuk melantik tambah ahli syura dunia. Tetapi sayangnya Maulana Sa'ad dia tidak setuju dengan pelantikan itu. Pada awalnya dia mengatakan dia sudah ada ahli-ahli mesyuarat dekat Nizamuddin. Sebab tu dia tak mau lagi lah lantik syura-syura yang lain. Jadi apabila Maulana Sa'ad tidak setuju dan telah berlaku kekecohan dalam mesyuarat itu, menyebabkan mesyuarat itu tak dapat nak dibuat satu keputusan. Akhirnya telah bubarlah mesyuarat itu selama 12 hari kalau tak salah. Haji Abdul Wahab bagi tahu supaya hantar satu jemaah untuk pergi pujuk Maulana Sa'ad hafizahullah. Maka telah dibentuklah 6 orang jemaah. 6 orang jemaah, orang-orang lama termasuklah Bayamin dan beberapa lagi orang-orang lama, orang tua-tua, untuk pergi jumpa Maulana Sa'ad supaya bagi tahu untuk berada bersama dengan ahli syura. Jadi mereka telah pergi pujuk dia. Dan merayu kepada dia, mengatakan ini masalah umat di satu dunia. Kalau kamu tidak bersama dengan kami, maka kerja ni akan berpecah, akan jadi masalah ni bukan hanya untuk Nizamuddin saja, bahkan masalah ni akan berlaku di satu dunia. Mereka telah pujuk rayu, sehinggalah ada di antara orang tua-tua ni, mereka sanggup ambil sorbannya letak dekat kaki Maulana Sa'ad, pujuk supaya ikut dengan ahli syura. Akhirnya Maulana Sa'ad dia minta masa, minta tempoh. Dan dia nampaknya macam dia nak setujulah. Dia minta tempoh sampai ke petang hari. Sampai ke malam tu baru dia nak bagi keputusan. Jadi apabila sampai waktu, maka Maulana Sa'ad dia telah bagi tahu dia tak setuju. Kata orang-orang lama kita, mereka mengatakan nampak daripada keadaan ini yang sebenarnya bukan Maulana Sa'ad yang tak setuju. Orang-orang di kelilingnya, orang-orang yang di kelilingnya ni tidak, kerana mereka ni, maka Maulana Sa'ad tak setuju. Tadi waktu mereka bincang dengan Maulana Sa'ad, nampaknya macam Maulana Sa'ad dah hampir setuju dah. Tiba-tiba setelah dia pergi berbincang dengan orang dia, maka mereka tak setuju. Jadi Haji Abdul Wahab apabila diberitahu, maka akhirnya dia mengatakan dia telah baca doa istikharah, Allahumma khirli. Syarat banyak apa? 100 kali. Dia nak doa Allahumma khirli wakhtarli. Dia kata dia telah baca 101 kali. Selepas tu dia sendiri telah buat keputusan supaya pastikan, ditentukan, diputuskan semua syura-syura ni, dan dia telah tanda tangankan di hadapan semua ahli-ahli syura yang telah dilantik tu. Kemudian walaupun telah dibuat keputusan
Haji Abdul Wahab telah sign, mereka pujuk rayu juga jumpa Mona Saad supaya Mona Saad sign juga. Tetapi sayangnya sampai ke akhir, sampai dia pulang, beliau tidak mahu untuk menandatangani surat tersebut. Tetapi Haji Abdul Wahab dalam mesyuarat itu dialah sebagai faislah. Jadi dia telah putus supaya apa? Diteruskan pelantikan ini dan dihantar surat pelantikan ini dan keputusan ini kepada seluruh mesyuarat di seluruh dunia. Seluruh markah di seluruh dunia. Jadi daripada inilah punca yang besarnya berlaku perpecahan yang secara rasminya. Walaupun sebelum itu dah ada perpecahan sedikit sebanyak di sebelah India sana. Tetapi yang secara rasminya di satu dunia berlaku perpecahan ini apabila dilantik ahli syura itu secara rasminya. Maka lepas itu barulah berlaku perpecahan di satu dunia. Jadi ini dia punya kesimpulan dia. Macam mana boleh berlaku perpecahan. Jadi selama 2 tahun 2016, 2017 kita punya orang lama di Nizamuddin, Maulana Ibrahim, Maulana Ahmad Laq tu masih kekal lagi, masih tetap dia berada di sana. Dan orang lama yang lain masih berada lagi, tetapi oleh kerana mereka mengatakan tidak sehaluan hari-hari menghadapi pertembungan, maka masyayikh-masyayikh mereka telah berbincang. Mereka mengatakan kita di dalam tabligh ini tidak diajar untuk bertembung, untuk melawan. Kita diajar untuk mengalah. Jadi mereka orang lama ni telah ambil keputusan untuk keluar daripada Nizamuddin. Jadi mereka pun untuk nak hindarkan daripada berlaku pertembungan dalam Nizamuddin berterusan, maka mereka telah keluar tinggalkan Nizamuddin. Kata Bayi Farouk, tuan-tuan jangan anggap kami keluar ni dalam keadaan gembira. Bahkan kami dah tinggal di sana 40-50 tahun dah. Air Nizamuddin tu dah jadi darah daging kami lah. Tuan-tuan kalau pergi di Nizamuddin 2 bulan pun tuan-tuan begitu rasa sayang dengan Nizamuddin, tak mau tinggal, apatah lagi kami yang tinggal berpuluh-puluh tahun ni. Jadi kami keluar Nizamuddin tu dengan menangis, dengan tangisan. Bukan kami keluar dengan bergembira. Dia kata kalaulah dua kenderaan bertembung, jadi kalaulah di antara kedua-dua kenderaan ni satu kenderaan pun tidak mau beralah, maka apa akan berlaku? Dia akan aksiden. Dan apabila aksiden, bukan sebelah pihak saja yang akan hadapi cedera, bahkan dua-dua akan berlaku kecederaan. Jadi sebab tu kami tak mau berlaku keadaan yang lebih teruk, pertembungan yang lebih teruk, maka kami telah beralah dan kami telah ambil keputusan untuk tinggalkan markas. Jadi maka semua masyayikh telah tinggalkan markas Nizamuddin dan mereka telah di New Delhi, di Masjid Faiz Ilahi, dan dekat Bombay Nerul Masjid. Itulah tempat bermusyawarahnya Jemaah Syura Alami. Jadi ini ringkasan daripada apa yang berlaku, ikhtilaf yang berlaku. Kemudian di samping itu, salah satu punca besar yang masyayikh Nizamuddin tak boleh tinggal dekat Nizamuddin itu ialah kerana banyak perkara-perkara tertib-tertib dan percakapan Maulana Saad ini banyak yang bercanggah dengan pendapat ahli sunnah wal jamaah. Bahkan ada setengah perkara tu dia boleh membawa seseorang tu kepada kekufuran.
Dan perkara ni telah difatwakan oleh Darul Ulum Deoband, India. Pusat besar di India ni telah buat fatwa di atas Maulana Sa'ad ni, bahwasanya Maulana Sa'ad dengan gerak-geri dia ni, cara dia ni, nampaknya macam dia ingin wujudkan satu kumpulan yang mana kumpulan ini akan terkeluar daripada landasan ahli sunnah wal jamaah. Jadi kena hindar daripada jemaah ini. Kena orang jangan dengar bayan Maulana Sa'ad. Memang ini satu fatwa yang telah dikeluarkan oleh Darul Ulum Deoband. Maka kata Maulana Ibrahim, beradanya saya di sini, di Nizamuddin ni, ini seolah-olah memberi gambaran bahawasanya saya bersetuju dengan apa yang dibuat oleh Maulana Sa'ad. Saya bersetuju apa yang dibuat oleh Maulana Sa'ad. Sebab tu saya telah ambil keputusan untuk keluar daripada Nizamuddin. Kalau masyarakat kita tetap berada dekat Nizamuddin, tertib-tertib ataupun apa saja percakapan-percakapan yang dicakap oleh Maulana Sa'ad itu, maka seolah-olah mereka ni setuju. Sedangkan masyarakat kita telah bagi tahu mereka telah berkali-kali dalam bukan 1 tahun 2 tahun, berpuluh tahun, belas-belas tahun mereka telah pergi jumpa Maulana Sa'ad secara infradi, secara istimai, secara bertulis, mohon kepada dia supaya jangan cakap macam tu. Jangan buat tertib yang baru ni. Jangan cakap benda-benda yang bercanggah ni, yang ulama tak setuju ni. Jadi walaupun dibagi nasihat, dibagi teguran secara infradi, secara istimai, dia masih tetap berpegang teguh dengan pendirian dia. Dia tidak berubah. Jadi akhirnya terpaksa masyarakat kita tinggalkan Nizamuddin. Banyak perkara-perkara, bayan-bayan yang aneh-aneh. Yang dahulunya Nizamuddin ini tempat bayan tentang memberi galakan, tadrib, cerita pasal kisah Nabi-Nabi. Tapi kebelakangan ni Maulana Sa'ad dia banyak bagi bayan tentang fatwa-fatwa, hukum-hukum. Sebab itulah masyarakat kita telah keluar tinggalkan Nizamuddin. Jadi kita kebanyakan di serata dunia ni, mereka semua akur dengan keputusan yang telah diputuskan di mesyuarat Raiwin. Walaupun ada juga segelintir daripada dalam banyak-banyak markah tu yang bercanggah, yang tak mau ikut sebab Maulana Sa'ad tidak bersama. Jadi keputusan tu di Malaysia ni lah tempat yang paling besar sekali pengikut Nizamuddin, Maulana Sa'ad. Punca dia salah satunya keputusan yang telah dimesyuaratkan di Raiwin itu tidak dibaca di hadapan orang-orang lama dekat Malaysia. Apabila mereka pulang daripada mesyuarat Raiwin, mereka telah kumpul semua orang lama secara tergempar. Kemudian mereka, apabila satu orang bangun nak baca itu, ada satu orang syurah tarik, tak bagi baca keputusan itu. Jadi kebanyakan orang-orang lama inginkan dibaca, supaya apabila baca, kita bermusyarat sama-sama kita untuk nak buat satu keputusan yang mana satu kita nak ikut. Tetapi mereka tak baca keputusan itu, bahkan sebaliknya, selepas itu mereka telah bawa ramai-ramai ustaz-ustaz Seri Petaling. Mereka telah bagi sponsor. Ini cerita bukan cerita dongeng, memang cerita real punya, cerita betul punya. Mereka telah diberi sponsor untuk pergi semua ke Nizamuddin, pergi jumpa Maulana Sa'ad. Jadi apabila jumpa Maulana Sa'ad, jumpa dekat orang Nizamuddin, memang mereka akan bagi mereka punya pandangan lah. Jadi balik daripada situ, barulah berlakunya secara rasmi bahawasanya Malaysia ni mengikut
Nizamuddin. Jadi orang-orang lama yang duduk dalam mesyuarat 2015 di Lewin, mereka tahu masalah ni. Kan? Orang lama kita yang beberapa orang ni yang duduk dalam mesyuarat, mereka tahu masalah ni. Jadi mereka terpaksa keluar dan mereka bermesyuarat dengan Maulana Yaakob, Maulana Ibrahim. Macam mana mereka nak buat dekat Malaysia ni? Jadi Maulana Yaakob bagi tahu, kamu ada tempat tak? Jadi mereka beritahu mereka ada tempat dekat Kepung ni, satu surau yang kecil. Jadi Maulana telah putus. Ini bukan dibuat oleh orang Malaysia sendiri ni. Ini memang diputuskan oleh elders kita. Mereka putus bila kamu pergi buat dekat sana. Kamu buatlah sedaya upaya kamu. InsyaAllah satu hari nanti Allah Ta'ala semua orang akan datang. Jadi pada mulanya kita punya orang lama di Malaysia ni hanya beberapa orang sahaja yang mesyuarat dekat Kepung tu. Sebelum dekat Kepung tu mereka mesyuarat dekat mana? Dekat kedai makan. Dekat rumah-rumah orang. Tetapi lepas diputus tu mereka telah pergi ke surau Kepung, mereka telah buat mesyuarat. Jadi alhamdulillah. Pada awalnya memang agak sulit, tidak ada orang. Tetapi perlahan sehingga kini daripada surau yang kecil dah menjadi 3 tingkat. Dah ramai orang datang. Jemaah-jemaah dari luar negeri dah penuh. Kerana orang dah faham cerita yang sebenar. Jadi ini punca berlaku di tempat kita, ikhtilaf yang besar, pengikut yang banyak kepada Maulana Sa'ad. Bukan bermaksud apabila mereka ramai, mereka yang betul. Tidak. Kita kena tengok di satu dunia. Lebih-lebih lagi kita kena tengok di benua India ni, sebab orang yang lebih memahami kerja dakwah ni ialah orang India, Pakistan, Bangladesh. Jadi di Pakistan ni memang boleh kata tak ada langsung pengikut Maulana Sa'ad. Di India pula, yang apabila disebut Nizamuddin tu, dalam kepala orang ni, yang orang faham dia Maulana Yaakob, Maulana Ibrahim, Maulana Ahmad Lat, Bayi Farouk, Profesor Sana'ullah ni orang lama yang kendali Nizamuddin. Apabila sebut Nizamuddin tu dalam kepala ramai orang-orang ni, mereka ni semua keluar tinggal Nizamuddin. Mereka ni semua tinggal Nizamuddin. Jadi mereka yang duduk dalam Nizamuddin lebih mengetahui tentang keadaan Nizamuddin. Orang yang duduk berpuluh-puluh tahun. Jadi kebanyakan di India ni pun, kebanyakannya semua berpihak di sebelah syura alami. Jadi mereka yang lebih memahami, mereka yang duduk dalam tu, yang duduk dalam tu sendiri, dalam markah tu sendiri. Jadi mereka ni buat keputusan untuk tinggal Nizamuddin. Maka yang tinggal di Nizamuddin tu tinggal orang-orang yang kebanyakannya orang-orang muda. Maulana Ibrahim beritahu, yang memanglah Maulana Sa'ad dia buat dengan mesyuarat, tapi mesyuarat dengan siapa? Dengan orang-orang muda. Ahli mesyuarat dia orang-orang muda. Jadi orang-orang muda ni lah yang duduk hangguk di atas keputusan dia. Apa yang dia nak buat tertib, semua mereka ni hangguk. Jadi orang tua-tua hak lama-lama di zaman Maulana Yusuf tidak ada dalam mesyuarat dia. Jadi sebab tu secara akalnya kalau kita tengok, kita kena tengok di tempat yang mana wujud kerja berpusat kerja Tuhan. Jadi kerja dakwah ni tempat wujudnya, pusatnya ialah di benua India ni, India, Pakistan, Bangladesh. Dan di sini yang paling banyak sekali pengikut dan di kalangan ulama-ulama pun yang banyak ialah sebelah syura alami. Di Bangladesh 95% semua di sebelah syura alami. Ulama-ulama mereka semua sepakat. Tinggal beberapa orang saja ulama yang seolah-olah macam tidak ada. Sebab tu berlaku kekecohan di dekat Istimewa Tonggi. Mungkin kisah dia agak panjang. Tuan-tuan dan ibu-ibu, tuan-tuan boleh rujuk dalam, ada satu buku yang saya tulis kisah tu. Kisah
Tonggi, apa yang berlaku tu. Dalam tu secara detail kita cerita mengenai apa yang berlaku dekat Tonggi. Jadi gambaran daripada peristiwa tu menunjukkan bahawasanya semua ulama di Bangladesh telah menolak, tak terima. Jadi tempat pusat ni kebanyakan orang tak terima. Jadi kenapa kita nak ikut yang sedikit pula? Kan? Dan lebih-lebih lagi orang yang belajar dekat Pakistan ni, tok guru mereka, tok guru kami dekat Rewin tu semua ikut Surah Al-Alamin. Jadi tak sesuai lah kalau ikut di situ tu pun. Kalau kita nak tinggal tok guru ni, ikut orang bukan tok guru. Kita bercanggah dengan apa tok guru kita buat. Jadi di Rewin, Masya Allah, kita masih ada orang di zaman Maulana Yusuf, Maulana Nazirul Rahman, Maulana Ihsanul Haq, dan ramai lagi orang-orang lama yang masih hidup, yang mana mereka ni merupakan orang yang sangat hebat, yang sangat disegani. Dan di Nizamuddin pun kita masih ada orang lama, Maulana Ibrahim, Maulana Ahmad Lat di India, dan juga Bai Farouk, orang sezaman dengan Maulana Ilyas, Maulana Yusuf rahmatullah alaih. Jadi kerja dakwah ni, dan orang kita tidak boleh nafikan bahawasanya kita berjalan dengan fikir risau, tawajuh orang-orang lama, orang yang ada pertalian dengan masyayikh-masyayikh lama kita. Jadi kita masih berada pertalian dengan masyayikh-masyayikh kita yang lama-lama ini. Orang lama-lama di Pakistan, India, Bangladesh semua bersama dengan Surah Al-Alamin. Jadi sebab tu walaupun kita di Malaysia sedikit bilangan, tetapi kita yakinlah bahawasanya satu dunia adalah berpihak dengan kita. Kita jangan tengok Malaysia. Kalau kita tengok Malaysia ni dah nombor berapa dah dalam tabligh ni. Kita tak boleh jadikan sebagai kita punya ukuran. Kita nak jadikan ukuran, kita kena tengok India, Pakistan, Bangladesh itu utama. Kemudian di satu dunia. Jangan tengok Malaysia. Jadi di Malaysia ni yang berlaku begitu tu sebab dia macam mana yang saya beritahu tadi, iaitu surah itu tidak dibaca. Kemudian satu lagi, syura yang baru 4 orang, Ustaz Abdul Hamid, Haji Maidin, Haji Zaid dengan Abdullah Chong, mereka ni adalah pelantikan daripada Maulana Sa'ad sebelum ikhtilaf. Mereka syura baru yang dilantik oleh Maulana Sa'ad. Jadi wajarlah kalau mereka ni tak tergamak untuk nak bercanggah dengan Maulana Sa'ad. Jadi ini satu lagi punca yang di Malaysia kita ni, markah besar kita ni tidak ikut Surah Al-Alamin, mereka masih bersama dengan Maulana Sa'ad. Tapi kita harap dan kita dengan penuh harapan kepada Allah Ta'ala, insya-Allah mereka semua akan berpaling kepada Surah Al-Alamin, yang mana hari ini kita lihat baru-baru ni di istimak pun ramai di sebelah sana datang. Dan di satu dunia pun laporan hari ini beritahu ramai orang telah berpaling ke sini. Jadi Haji Abdul Wahab pernah beritahu kepada kami, dia beritahu, dia kata, tuan-tuan semua buatlah kerja ikut mesyuarat ni, satu hari nanti semua orang akan ikut tuan-tuan. Amin. Jadi kita yakinlah macam mana kita lihat keadaan waktu awal ikhtilaf dengan sekarang ni, bagaimana perubahan yang berlaku. Di belah utara tu dulu tempat mesyuarat pun tak ada. Sekarang ni dah wujud dekat Kedah ni 7 halaqah. 7 halaqah dah wujud dah. Jadi insya-Allah satu hari nanti Allah Ta'ala akan zahirkan yang mana yang betul-betul mengikut tertib. Dan Maulana Ilyas rahmatullah alaih telah doa kepada Allah Ta'ala supaya apa? Supaya jangan kerja ni jangan diubah-ubah. Dan doa itu telah diperkenankan. Jadi tak mungkin tertib-tertib dalam kerja ni boleh diubah dengan
dengan mudah. Dah banyak dah di Pakistan ni orang nak cuba untuk nak ubah tertib tu tak boleh jadi. Kan? Akhirnya terpaksa kena kembali kepada yang asal. Sudah hampir 1 tahun berjalan kerja dakwah ni dan memberi kesan kepada ramai orang di satu dunia ni. Jadi kenapakah kita nak ubah tertib yang baru? Dalam tertib yang baru ni banyak benda yang mana menyebabkan jemaah orang-orang awam jadi piknik, jadi apa? Jadi penghalang kepada hidayat. Duduk di masjid lebih daripada 3 hari. Sampai duduk di satu masjid 10 hari, 1 bulan. Banyak masjid-masjid tak mau terima jemaah kerana duduk dalam masjid lama-lama. Jadi kita tertib yang lama masih tetap dengan 3 hari. Masih tetap dengan tertib yang mudah yang lama. Jadi semoga Allah Ta'ala bagi taufik kepada kita untuk kita berpegang teguh dengan pendirian kita, dan janganlah kita tergugat. Cuma mungkin kita akan hadapi dengan masyarakat di Malaysia kita, adik-beradik kita yang mana mereka duduk di sebelah sana yang terlalu keras. Kadang-kadang mereka kata macam-macam kepada kita. Jadi masyarakat kita menyarankan supaya hubungan kita dengan mereka seperti biasa. Kita jangan putuskan hubungan, cuma kita tidak libatkan diri kita dengan tertib mereka, dengan program mereka. Kita tertibkan, kita kerja dalam kerja dakwah, kita mesti ikut tertib kita, Syura Alami. Tapi dalam masalah hubungan, itu tak ada masalah. Kita ziarah, nuri, bercakap, itu biasa. Cuma dalam urusan dakwah ni, kita bersama dengan Syura Alami. Kita akan ikut tertib Syura Alami. Jadi itulah. Semoga Allah Subhanahu Wa Taala bagi taufik kepada kita semua untuk kita tetap istiqamah. Jadi kita akan dengar sedikit lagi pada Amir Sa'ad. Mungkin Amir Sa'ad ada lagi tambahan-tambahan yang istimewanya. Bismillahirrahmanirrahim. Maulana Jamshid rahmatullah alaih dalam bayan-bayan wafsi bagi jemaah Qorin yang nak balik, selalu dia bagi nasihat supaya dalam kita menjalankan usaha agama ada situasi keadaan yang mana kita akan berjumpa dengan orang yang tak sehaluan dengan kita. Ini zaman, waktu tu bukan zaman ikhtilaf lagi. Waktu tu zaman usaha agama ni, usaha dakwah ni masih berada di bawah satu naungan, berjalan dengan satu hati, berjalan dengan satu tertib. Cuba di negara-negara contohnya, maka bagaimana apabila kita berhadapan dengan mereka? Maka kata Maulana Jamshid rahmatullahi alaih, jangan tanqid, jangan tanqis, jangan taqabul, dan jangan tardid. Jangan tanqis, jangan tardid, jangan tanqid, dan jangan taqabul. Apa itu taqabul? Taqabul ni bersaing. Jangan kita bersaing. Jangan kita bersaing. Yang kedua, jangan kita korek kelemahan usaha fikrah lain. Jangan kita korek kelemahan. Usaha tabligh ni macam ni. Usaha tu dia kekurangan dia itu, kekurangan dia ini, kekurangan dia itu, kekurangan dia ini. Jangan kita tangkis. Jangan kita tardid. Jangan kita tolak. Dalam atas nama usaha agama, atas nama usaha untuk Islam, atas nama usaha untuk menyebarkan Islam,
banyak usaha-usaha yang lain pun jalan. Usaha pondok-pondok, usaha khanqah, siasah, itu dalam bentuk parti politik Islam dan sebagainya, maka kita jangan tolak masing-masing usaha untuk menyebarkan agama, masing-masing usaha untuk meninggikan agama, masing-masing usaha untuk memartabatkan agama. Urusan hati serah pada Allah Ta'ala. Ini urusan hati serah pada Allah Ta'ala. Keikhlasan ini adalah rahsia antara hamba dengan Allah Ta'ala. Itu bukan siapa-siapa punya bidang kuasa untuk menentukan mana-mana gerakan mereka ikhlas ke tak ikhlas ke. Itu bukan dalam bidang kuasa, bukan dalam bidang ikhtiar, bukan dalam usaha kita untuk menentukan, untuk memfatwakan orang ni tak ikhlas, orang ni ikhlas, orang ni tak ikhlas dalam usaha dia, buat ni untuk dapatkan duit dan sebagainya. Tidak. Jangan kita terdid. Jangan kita terdid. Dan jangan kita tangkid. Tangkid ni lebih kepada makna kita kritik. Jangan kita kritik mana-mana usaha. Dan dalam masa yang sama kita istiqamah dalam usaha kita dengan tertib kita. Istiqamah usaha dakwah kita berpaksikan kepada tajuk yang dibawa ialah 6 sifat, 12 usul, 5 amal masjid, 3 hari setiap bulan, 40 hari setiap tahun, 4 bulan seumur hidup sekali. Kemudian tambah pengorbanan, 4 bulan setiap tahun, 10 hari setiap bulan, 8 jam, lebih daripada 2 jam setengah setiap hari. Taklim rumah, ada bacaan hadis dan kadang-kadang muzakarah dalam prinsip. Ya, malam markas, masturat pula 3 hari 3 bulan sekali, 10 hari atau 15 hari setiap tahun, 40 hari 3 tahun sekali. Kemudian keluar negara jauh 2 bulan bersama dengan mahram, mengikut kawaid dan syarat-syarat yang ditentukan. Ini usul-usul yang asas yang dibacakan, yang disampaikan kepada kita. Kita istiqamah. Kita istiqamah dengan usul itu. Kita istiqamah dengan tertib itu. Tanpa kita menafikan orang lain, tanpa kita menafikan gerakan lain, tanpa kita kritik gerakan lain, tanpa kita memperlekehkan gerakan lain, tanpa kita bersaing dengan gerakan lain. Kita terus macam dengan istiqamah, istikhlas. Istikhlas mana kita buat usaha ni saja. Kita buat usaha ni saja. Jadi kaum ibu rahmati Allah Subhanahu Wa Taala, satu, ini satu nasihat beliau. Nasihat yang kedua ialah kita akan jumpa dengan orang yang ekstrim. Orang yang ekstrim. Kan? Dia pantang tengok kita. Dia mata dia akan merah. Dia pantang tengok kita, dia akan naik. Ada sekali saya duduk dalam satu bayan, satu ceramah ustaz. Ustaz tu ceramah ilmiah lah. Kan? Dia nampak kami masuk, ya, duduk lah. Dia kata ni nak hidupkan Islam ni, pi rumah ke rumah, insya-Allah, masya-Allah, insya-Allah, masya-Allah, tak jadi kan. Kita mesti dengan kerajaan. Kuat dia cakap. Dia tengok kami, tajuk dia berubah. Kan? Jadi nak buat macam mana? Jadi kata Maulana Jamshid, kita anggaplah dia marah orang lain. Dia bukan marah saya, dia bukan condemn saya, dia condemn orang lain. Siapa tak tahu, tapi dia tak kata saya apa. Kan? Kita terus ikram dia. Kita terus hormati dia. Dia orang Islam. Dalam hati ada kalimah La ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Kita ihtiram dia, kita ikram dia, kita muliakan dia, kita hormat dia. Kita bagi hadiah pada dia. Yang dia kata kita tu, dia kata ke orang lain. Begitu. Kan? Dan kita sampaikan kalkuzari yang baik kepada dia. Lebih-lebih lagi ulama, kan. Lebih-lebih lagi ulama, maka kita pergi jumpa ulama. Kadang-kadang kita masturat akan pergi jumpa ustazah. Maka kita tutup bila jumpa ulama ni, jumpa ustazah ni, atau
kita berjumpa ulama Barazatul Anbiya ni, kata ulama, kata masyayikh kita, buka telinga, tutup mulut. Buka telinga, tutup mulut. Dia tanya satu, kita jawab satu. Dia tanya dua, kita jawab dua. Dia tanya tiga, kita jawab tiga. Kan? Dia tanya apa-apa, kita senyap. Kan? Kalau untuk mewujudkan kemesraan pun kita sampaikan kaku-zari yang positif, yang baik-baik, yang meninggikan, yang meningkatkan semangat, menimbulkan harapan bahawa agama insya-Allah akan hidup. Hari ni kata-kata orang kata tak boleh pergi, tak boleh macam mana dah ni. Ni dah dekat kiamat dah. Dah dekat kiamat dah, memang semua orang akan tak. Kita bagi kaku-zari ya, belum terlambat. Masih ada masa. Allah Ta'ala masih bagi peluang kepada kita untuk jadi asbab hidayah. Kemudian kita nak buat apa lagi? Kita kena doa. Sebut nama doa. Kita kena doa untuk dia. Doa untuk orang yang tak setuju dengan kita. Doa untuk orang yang geram dengan kita. Doa untuk orang yang allergic dengan kita. Kita doa untuk dia. Dan kita elakkan daripada mengumpat. Kerana mengumpat ni akan menimbulkan kebencian dalam hati tanpa kita sedari. Apabila kita mengumpat, apabila seseorang diumpati, maka benci pada orang itu akan datang hati kita. Dan mengumpat ni, dia punya bala dia punya dosa dia lebih besar daripada berzina. Mengumpat ni, dia punya dosa dia lebih besar daripada zina. Menjatuhkan maruah orang Islam, menyebut mengenai kekurangan orang Islam, mengenai kekurangan, mengenai keaiban dia di belakang dia. Satu jangan kita salah faham. Satunya ialah menyebut berkaitan dengan sesuatu perkara yang mana akan memudaratkan Islam. Kita sebut berkaitan dengan kekurangan orang tu. Orang tu sudah buat satu perkara yang akan memudaratkan Islam, yang sedang membahayakan Islam, yang sedang membahayakan orang Islam. Maka kita dedahkan perkara tu kepada orang ramai supaya orang ramai terselamat daripada bahaya tu. Itu tak ada bagi mengumpat. Yang mengumpat ni apa? Dia punya kekurangan individual dia. Dia punya kekurangan personal. Kekurangan dia yang ada dalam diri dia selaku dia manusia. Selaku dia manusia. Dalam manusia ada apa? Ada cinta dunia. Dalam manusia ada apa? Ada cinta pangkat. Dan dalam manusia ada ini benda-benda penyakit-penyakit yang mungkin saja datang dalam hati, dalam diri, mungkin saja akan menjadi sasaran syaitan. Siapa saja boleh jatuh, boleh terkena sasaran ni. Maka benda yang personal, bersifat personal ni jangan kita sebut. Jangan kita sebut kerana ia dipanggil mengumpat. Kalau tak ada benda tu, maka fitnah. Kalau benda keaiban yang disebutkan tadi tidak ada dalam orang tadi dan kita gosipkan dia di belakang, maka itu dipanggil fitnah. Jadi baik fitnah, baik mengumpat akan membuahkan kebencian dalam hati. Dan kebencian inilah satu perkara yang sangat-sangat bahaya di kalangan orang Islam. Orang musyrik kata dalam bahasa dia, ham sabke sabhamare. Kita semua orang adalah orang kita dan kita adalah milik semua. Semua orang kita. Tak ada siapa pun yang bukan orang kita. Semua orang kita. Semua kita nak ajar, nak dakwah, semua kita nak pujuk, nak rayu untuk buat usaha Nabi sallallahu alaihi wasallam dengan tertib yang betul. Ajak. Kan? Satu kali Maulana Ilyas rahmatullah alaih dia pergi jumpa Mufti Kifayatullah. Dia pergi jumpa Mufti Kifayatullah. Dia kata Mufti Kifayatullah ni Mufti Azam, Mufti seluruh Pakistan, India Pakistan. Pada zaman dia mufti yang diakui sebagai seorang mufti seluruh benua India. Dia kata Mufti, hari Khamis sampai Jumaat budak-budak cuti madrasah, hantarlah jemaah pelajar-pelajar pergi ke kawasan-kawasan pendalaman, kawasan-kawasan orang Islam berada dalam keadaan yang sangat jauh daripada agama, supaya pelajar-pelajar pergi sana dapat buat lebih kurang 24 jam, dapat buat gas, dapat buat ziarah, dapat pujuk orang sana, orang di kawasan-kawasan yang lemah Islam ni. Mufti kata tak boleh lah, habis Jumaat ni waktu pelajar-pelajar cuti, pelajar-pelajar nak basuh baju, nak rehat, nak buat persiapan untuk
sepanjang minggu. Maulana Ilyasnya ya. Bila Mufti Kifayatullah selesai daripada hujah dia, Maulana Ilyas ulang balik. Mufti boleh tak hantar jemaah pelajar-pelajar bila cuti hari Khamis tu mereka pergi ke kawasan-kawasan Islam, lemah Islam mereka buat usaha di sana, buat gas, khususi pujuk orang sana. Boleh tak Mufti? Mufti katakan saya beritahu dah tadi. Dia punya nada dia dah berubah. Kan saya dah beritahu tadi, pelajar ni kalau dia tak basuh baju hari Khamis Jumaat, bila lagi dia tak basuh baju? Susah. Susah akan akan pergantian. Mulai Ilyasnya ya. Kemudian lepas Mufti dah selesai daripada hujah dia, Maulana Ilyas rahmatullah alaih ulang lagi. Mufti boleh tak? Boleh tak Mufti hantar jemaah-jemaah pelajar yang besar-besar pergi ke kawasan-kawasan tempat orang Islam lemah, semayang pun tak semayang dah, jauh daripada agama, lemah agama, terumbang ambing dalam agama, pergi buat usaha di sana, gas, taklim dan sebagainya. Mufti Dorkah, kan aku beritahu dah tadi, tak faham-faham lagi kan? Aku beritahu lagi tak faham-faham lagi. Kata pelajar-pelajar ni ngaji. Kalau dia tak basuh baju, tak mandi, tak apa, nanti sepanjang minggu nak ngaji macam mana? Maulana Ilyas rahmatullah alaih senyap. Kemudian Maulana Ilyas cakap lagi, Mufti boleh tak hantar jemaah? Boleh tak hantar jemaah lagi ke tempat sana, orang Islam di sana lemah, orang Islam di sana tumbang ambil agama dia. 50-50 ada yang amal nama dia Islam tapi amal Islam dah tak ada lagi dah. Boleh tak hantar pelajar-pelajar ke sana? Tiba-tiba Mufti berubah. Mufti kata, Maulana, kenapa Maulana susah-susah naik kat saya? Maulana tulis surat cukup dah. Kan? Maulana tulis surat cukup dah. Saya akan hantar pelajar-pelajar ni. Ratibkan mereka. Bergilir-gilir. Setiap minggu. Berapa orang hantar pergi kawasan-kawasan yang orang Islam lemah, amalan Islam lemah. Maulana Ilyas beritahu, terima kasih banyak Mufti, terima kasih banyak Mufti. Bukan mereka pun tolak balik. Orang yang meneman Maulana Zakaria tu seorang alim juga. Tapi orang alim juga tapi tak apa terkenal lah. Dia kata kepada Maulana Ilyas, ajaib sungguh. Apa yang saya nampak ni, satu kesepakatan yang di luar daripada logik akal. Tadi 3 kali kena marah, tiba-tiba nada berubah. Ni jenis apa ni? Karamah ni benda apa ni? Maulana Ilyas rahmatullah alaih bagi tahu dekat Maulana orang alim tu, apakah kamu sudah jadi zindik? Apakah kamu sudah jadi zindik? Ini bukan sejarah kebetulan. Apabila aku dimarahi 3 kali oleh Mufti Kifayatullah, dalam hati aku doa kepada Allah, ya Allah lembutkanlah hati Mufti, ya Allah lembutkanlah hati Mufti. Aku tak terkesan, aku tak ambil kisah, aku tak peduli dengan Mufti punya kemarahan tu. Aku minta supaya Allah Taala lembutkan hati Mufti. Allah lembutkan hati dia. Allah Taala pilih dia supaya dia hantar pelajar-pelajar dia pergi sana. Maka Allah terima doa aku. Allah Taala terima doa aku. Dia telah berubah. Dia telah berubah pendirian 360 darjah dalam beberapa saat saja. Jadi begitu kita jumpa orang, kita sampaikan. Mungkin orang akan marah kita, mungkin orang akan cakap macam-macam kita, haluan kiri lah, itulah, macam-macam lah kan. Jadi kita sekejap je, sampaikan lagi. Kami keluar di 40 hari di Pakistan. Masya Allah keluar di Mirpurkha, macam sampaikan. Sampai laporan makan pun sedap, sampai cirit-birit semua. Jadi kita sampaikan kakuzari yang mengiurkan, yang menimbulkan, yang menghiburkan, yang menaikkan semangat. Macam kami sendiri pun pernah mengaji di Pakistan ni, kami tak terjangka bahawa di Sindh ni suasana yang kami dapat lihat hari ini adalah seperti yang kami lihat dengan mata kepala kami hari ini. Kalau diikutkan dahulu gambaran kami bahawa di Sindh adalah tempat agama yang paling, antara agama suasana agama paling lemah lah di Pakistan ni. Yang pertama paling kuat di sebelah Pathan, Pashto, agama kuat lah sana. Yang kedua Punjab, kan? Yang ketiga, jatuh nombor 3 ni Sindh. Dan yang paling dahsyat di sana lah di sebelah mungkin Sindh ni jatuh ke tempat yang keempat sebab dia di sini dia ada orang Hindu.
Di belah Balochistan sana masih lagi ada orang Islam, tak ada orang Hindu, tak ada di sana. Tapi bila kami mai selepas 20 tahun ni, kami datang, kami buka, kami keluar tuan Allah ya, tengok, Masya Allah, apa sudah jadi ni kan. Boleh dikatakan majoriti wanita yang kita selisih dalam di pasar pun semua pakai burdah. Semua pakai burdah. Tak nampak, boleh kira dengan jari. Wanita yang membeli belah di pekan-pekan bila kita buat gas yang tak pakai burdah. Boleh kira dengan jari. Sedangkan di negeri Sin ni bukan di negeri KPK, bukan bahagian kawasan Poshtung. Kan? Ini bahagian negeri Sin yang mana boleh dikatakan orang Hindu di sini banyak. Tapi ini dengan berkat usaha. Usaha Jemaah Masturat datang lagi dan lagi. Cuba kita tengok kita keluar satu rumah 200 orang sampai nak reban rumah-rumah tu. Jadi ini satu perkara kakuzari yang kita boleh sampaikan kepada orang yang datang kita akan jumpa nanti, insya-Allah. Jadi kita berdoa banyak kepada Allah Subhanahu Wa Taala dan kita salahkan diri kita. Ini kerana apa yang berlaku ni kerana kesalahan saya. Kan? Orang tak dapat gambaran yang betul daripada usaha agama. Jadi insya-Allah kita niat azam, kita buat sungguh-sungguh usaha atas agama ni, ikut nasihat yang betul, ikut tertib yang betul. Dan kita kena pasang niat belajar ni sampai matilah. L punya I'm a learner ni kita letak dalam hati kita, pelekat sampai mati. Maulana Sa'id Ahmad Khan rahmatullahi alaih meninggal ketika umur 120 tahun lebih. Dia menggunakan pasport, dia tinggal di Madinah dan pusing satu dunia. Satu dunia, kadang bulan ni di negara itu, sekian bulan di negara ini, pusing satu dunia. Apabila dilihat di pasport dia, occupation dia tu, dia punya status pekerjaan dia tulis apa? Student. Umur 120, masyayikh, orang dengar bayan dia, orang panggil lagi, orang dapat hidayat, Allah Ta'ala ubah kehidupan, tapi dia masih mengaku dirinya student. Dia datang ke Rawin, dia lebih lama daripada Haji Abdul Wahab. Dia lebih lama daripada Haji Abdul Wahab. Haji Abdul Wahab rahmatullah alaih hanya ada sempat bersahabat dengan Maulana Ilyas rahmatullah alaih lebih kurang 6 bulan je. Maulana Sa'id Ahmad Khan dapat bersahabat bertahun-tahun dengan Maulana Ilyas rahmatullah alaih. Tetapi apa dia kata? Setiap kali aku datang Rawin, aku datang dengan niat belajar. Aku datang ke Rawin, aku niat datang nak belajar di Rawin. Jadi bayangkan orang yang lama, yang mana boleh dikatakan lebih lama daripada Haji Wahab, tapi bila datang ke Rawin, datang ke Nizamuddin, datang ke tempat-tempat markah ni, niat nak belajar. Maka kita juga pasang niat dalam hati kita, kita tak akan lekang, kita tak akan tanggalkan lagi dah pelekat ni daripada dalam hati kita, bahawa kita akan belajar usaha ni sampai mati. Niat belajar sampai mati, niat nak buat usaha ni sampai mati, dan kita doa pada Allah Ta'ala, ya Allah matikan aku dalam usaha ni. Jangan kau matikan aku dalam keadaan aku terkeluar daripada usaha ni. Kau matikan aku dalam usaha ni ya Allah. Buat dalam bahasa Urdu kita apa? Karte marte karna hai. Karte marna hai. Marte karna, buat mati-matian. Buat sungguh-sungguh mati-matian buat. Dan buat sampai mati. Buat mati-matian, karte marna hai, buat dan kita nak mati dalam usaha ni. Mudah-mudahan Allah Ta'ala beri taufik kepada kita untuk kita terus belajar usaha ni dan buat usaha ni sampai mati, dan semoga Allah rezekikan kita kematian dalam usaha yang mulia ini, insya-Allah. Itu sajalah, mudah-mudahan kita dapat manfaat daripada apa yang telah dimuzakarahkan oleh ustaz kita tadi, insya-Allah, dan kita dapat amalkan dan kita sampaikan insya-Allah. Subhanallah wa bihamdihi, subhanakallahumma wa bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin.